Ini sebenarnya mengikut ta'arif yang telah dibuat berkenaan dengan harta sepencarian ini, apa yang dimaksudkan ataupun apa didefinasi harta sepencarian. Baik, harta sepencarian ini ialah suatu harta sama ada ia adalah harta alih ataupun harta tidak alih, dan movable property ataupun immovable property yang diperolehi bersama, yang kita dapat oleh suami isteri semasa perkahwinan, tempoh perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Harta itu juga termasuklah harta yang diperolehi sebelum mereka berkahwin, tetapi telah dimajukan ataupun ditingkatkan kualiti dia, nilai dia sewaktu dalam tempoh perkahwinan, hasil usaha bersama antara suami isteri ataupun sumbangan bersama di antara mereka. Jadi maksudnya ialah yang pertamanya, harta itu diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Suami dan isteri ini berkahwin, kemudian selepas perkahwinan itu harta itu diperolehi, sama ada dibeli dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau harta itu diperolehi sebelum perkahwinan pun boleh juga jadi harta sepencarian. Apabila suami isteri itu sama-sama majukan harta itu. Let's say harta itu diperolehi sebelum perkahwinan. Katalah rumah itu dibeli oleh suami sebelum dia berkahwin dengan isteri. Kemudian selepas mereka berkahwin, rumah itu dibayar duit dan sebagainya, isteri tolong kemas, kan, isteri tolong bagi sumbangan wang ringgit untuk buat renovation dan sebagainya, maka itu diambil kira walaupun rumah itu diperolehi ataupun dibeli oleh suami sebelum dia berkahwin dengan isteri dia. Jadi itu antara definisi yang disebut dalam hukum syarak berkenaan dengan apa yang dimaksudkan sebagai harta sepencarian. Jadi ringkasnya ialah harta sepencarian walaupun diperolehi sebelum mereka berkahwin, tetapi kalau dapat dibuktikan sumbangan pasangan terhadap harta tersebut, itu juga dikira sebagai harta sepencarian. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah apakah faktor-faktor yang diambil kira untuk menentukan harta sepencarian. Baik, dalam pengalaman kita di mahkamah, khususnya di mahkamah syariah, antara perkara yang diambil kira oleh hakim bicara ataupun hakim yang mengendalikan perbicaraan itu, yang pertamanya ialah sumbangan secara langsung yang dibuat oleh pasangan yang terlibat. Dan apakah sumbangan secara langsung yang dibuat oleh pasangan yang terlibat? Iaitu pihak-pihak dalam perkahwinan itu sama-sama bagi sumbangan dalam memperolehi harta tersebut. Contohnya dia keluarkan modal yang bagaimana, misalnya duit untuk beli aset itu sebagai contohlah, itu adalah sumbangan secara langsung. Memang ada bukti duit itu isteri bagi kepada suami, contohnya RM10,000 kan, sebagai duit deposit ataupun duit untuk buat renovation, kan, kita dapat buktikan, maka itu disebut sebagai sumbangan secara langsung ke dalam harta itu. Jadi pasangan suami isteri sebagaimana biasalah dalam masyarakat kita hari ini, suami bekerja, isteri pun bekerja, dan kadang-kadang ada juga dalam kehidupan kita ni, dalam banyak kes pun isteri pangkatnya lebih besar daripada suami, ataupun pendapatan isteri lebih banyak daripada pendapatan suami. Jadi maka sudah jadi satu kebiasaan suami isteri ini sama-sama berpakat untuk membeli harta yang tertentu. Maka untuk bayaran bulanan sebagai contoh, sama-sama bayar. Ada pasangan suami isteri yang buat giliran masing-masing. Bulan ni suami bayar, bulan depan isteri bayar. Ataupun separuh-separuh dan sebagainya. Jadi itu disebut sebagai sumbangan secara langsung oleh pasangan yang terlibat. Ataupun isteri buat bayaran deposit, suami membuat bayaran bulanan, ataupun sebaliknya. Jadi itu juga diambil kira oleh
mahkamah. Jadi apabila mereka dapat buktikan ada berkongsi sama-sama dalam memberi sumbangan duit, modal dan sebagainya, maka itu dikira sebagai sumbangan secara langsung. Baik, yang keduanya ialah sumbangan secara tidak langsung. Ini yang banyak jadi kontroversi sewaktu dalam perbicaraan dalam mahkamah. Baik, nanti saya ceritakan kenapa saya sebut itu jadi kontroversi. Baik, apa yang dimaksudkan dengan sumbangan secara tidak langsung? Baik, definisi dari segi undang-undang, sumbangan secara tidak langsung maksudnya ialah satu sumbangan yang diberikan oleh pasangan yang terlibat yang bukan dalam bentuk duit, bukan dalam bentuk ringgit ataupun bukan dalam bentuk benda yang kita boleh sentuh, kan. Tapi sumbangan itu mendatangkan atau menghasilkan harta tersebut. Sumbangan ni dia boleh jadi idea daripada pasangan, kan, pasangan bagi galakkan kepada suami dia sebagai contoh, ataupun dalam memberi nasihat ataupun strategi dan sebagainya, ataupun memberikan kelapangan, keselesaan kepada suami, sehingga menyebabkan suami dapat memperolehi harta itu, dapat menguruskan harta itu ataupun dapat mentadbir harta itu sepanjang tempoh perkahwinan. Jadi dari segi duit ringgit tak ada sumbangan daripada isteri, tapi isteri ni contohnya selalu menemani suami dia. Contohnya suami beli tanah kebun. Bila suami beli tanah kebun, duit itu duit suami, kan, duit pendahuluan pun suami, duit semua tu adalah wang ringgit ataupun harta suami untuk mendapatkan tanah kebun. Tapi apa yang isteri sumbangkan kepada pemerolehan harta itu dan juga pengurusan harta itu sepanjang let's say 15 tahun, 20 tahun mereka berkahwin. Yang dimaksudkan sumbangan tidak langsung, contohnya setiap kali suami pergi tinjau, tengok tanah kebun tu, isteri teman sama-sama, kan. Isteri tolong oleh sebab perjalanan itu jauh, sepanjang perjalanan isteri tolong suapkan makanan kepada suami dia, lunch sebagainya. Dalam perjalanan, tak mau suami nanti mengantuk dalam perjalanan, teman suami. Sampai kat sana, suami tebas, suami bersihkan tanah kebun dan sebagainya, mesin rumput. Isteri duduk di pondok, masak makanan ataupun sediakan makanan, menemani suaminya untuk bercakap supaya suami dia tidak kesunyian ketika di kebun tersebut. Maka itu diambil kira sebagai sumbangan tidak langsung. Jadi mahkamah ambil kira, walaupun bukan sumbangan dalam bentuk material, bukan sumbangan dalam bentuk wang ringgit. Isteri hanya menemani suami, sediakan minuman sebagai teman berbicara dan sebagainya supaya suami tidak kesunyian di kebun itu seorang-seorang sebagai contoh. Maka itu diambil kira sebagai sumbangan secara tidak langsung. Baik. Satu lagi contoh ialah suami ada pendapatan. Ini antara soalan yang biasa ditanyalah, isteri tak bekerja pun. Kalau tadi saya sebut contoh-contoh, isteri bekerja, isteri pangkat lebih besar ataupun isteri mempunyai pendapatan lebih besar. Tapi bagaimana pula kalau isteri tidak bekerja, kan? Isteri tidak ada pendapatan, zero, langsung tak ada. Itu juga dikira sebagai sumbangan sebab isteri menemani suami, kan? Isteri tolong masak, isteri tolong sediakan pakaian, isteri tolong iron, sereka baju dan sebagainya. Isteri tolong jaga anak, kan, supaya suami dia boleh tenang, tenteram untuk mencari rezeki. Kalau anak-anak tu terbiar sebagai contoh, macam mana suami nak fokus kepada karier dia? Saya pun ada pengalaman, ada masa isteri terpaksa berkursus dan sebagainya, ataupun tempat penjagaan anak saya ada masalah, terpaksa tutup dan sebagainya. Kadang-kadang adalah sekali dua saya terpaksa bawa anak ke mahkamah, kan. Kita nak kendalikan perbicaraan, tiba-tiba terpaksa bawa anak. Jadi kan susah tu. Macam mana kita nak kendalikan kes kita, nampak sangat tidak profesional ataupun sangat mengganggu, kan, tugas kita kalau kita terpaksa bawa anak sekali ke tempat kita bekerja dan sebagainya. Maka
walaupun isteri tidak bekerja, zero kan, kosong pendapatan, langsung tak ada pendapatan, tapi apabila isteri tadi dia jaga rumah tangga dia dengan baik dan teratur, maka itu diambil kira oleh mahkamah sebagai sumbangan isteri kepada pemerolehan harta tersebut, dan harta itu dianggap sebagai harta pencarian. Maka walaupun isteri tidak bagi sumbangan apa-apa dalam bentuk wang ringgit. Baik, kemudian selain daripada itu, siapa yang berhak untuk tuntut harta pencarian? Baik, kebiasaannya amalan kita di Malaysia, di negeri-negeri yang ada dalam negara kita ini, kes ini dikendalikan di Mahkamah Tinggi Syariah. Ini secara umumnya lah. Walau bagaimanapun secara lebih tepat perlu dirujuk kepada amalan di setiap negeri, kerana setiap negeri ada yang sama dan ada juga yang berbeza. Jadi untuk lebih tepat perlu cek amalan di setiap negeri. Tapi secara umumnya tuntutan ataupun untuk mendapatkan harta pencarian ini bolehlah difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah di negeri-negeri di mana tuan dan perempuan berada. Baik, bilakah kebiasaannya kes tuntutan harta pencarian ini dibuat? Baik, yang pertamanya ialah kalau berlaku perceraian. Na'udzubillah. Kalau berlaku perceraian, maka bolehlah dibuat tuntutan harta pencarian. Yang kedua, kalau berlaku kematian. Sama ada kematian suami, isteri boleh tuntut harta pencarian. Kalau kematian isteri, suami boleh tuntut harta pencarian. Kalau cukup syarat-syaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, jikalau suami berpoligami. Kan, isteri tak adalah berpoligami kan. Tapi isteri berpoligami maknanya bermadu. Baik. Kalau suami berpoligami, amalan kebanyakan negeri-negeri di Malaysia ialah perlu dimaklumkan kepada isteri yang sedia ada, supaya isteri yang sedia ada boleh membuat tuntutan harta pencarian. Dan kebiasaannya mahkamah mengambil kira perkara ini sebelum memberi kelulusan ataupun untuk sebelum didaftarkan perkahwinan poligami tersebut. Maka antara perkara yang diambil kira selain daripada nafkah kepada isteri sedia ada dan juga nafkah untuk anak-anak, maka antara perkara yang kebiasaannya mahkamah akan keluarkan perintah adalah berkenaan dengan harta pencarian. Jadi sebab itu kebiasaannya kalau permohonan poligami dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah, maka kebiasaannya akan dibuat perintah berkaitan dengan harta pencarian. Jadi ada tiga keadaan ataupun bilakah waktu untuk kita buat tuntutan harta pencarian. Yang pertamanya apabila suami berpoligami. Yang keduanya kalau berlaku perceraian. Dan yang ketiganya apabila berlaku kematian pasangan. Jadi bila berlaku kematian pasangan, sebelum difaraidkan harta pusaka si mati, hendaklah dibuat tuntutan harta pencarian dahulu. Bila dah settle harta pencarian, let's say isteri dapat 1/2, dapat separuh daripada harta-harta yang ditinggalkan oleh suami. Sebagai contoh, harta suami 10 juta sebagai contoh. Kemudian mahkamah mensabitkan harta pencarian isteri diperolehi oleh isteri sebanyak separuh. Maknanya isteri akan dapat 5 juta. Jadi baki 5 juta itu kemudiannya akan difaraidkan. Itu pun dengan mengambil kira hutang kalau ada dan sebagainya. Jadi tuntutan harta pencarian dibuat terlebih dahulu sebelum dibuat pembahagian faraid. Mungkin ada di antara kita yang tanya, kenapa kawan saya tu dia tak ada pun harta pencarian, yang ada hanya faraid walaupun suami dia meninggal dunia. Baik, jawapan dia macam ni. Harta pencarian ni bukan diperolehi secara automatik oleh isteri ataupun suami yang hidup. Ianya perlu dibuat tuntutan. Jadi kalau perempuan isteri yang ditinggalkan oleh suami meninggal dunia sebagai contoh, jadi soalan tu ditanya, kenapa
kawan saya tu, suami dia meninggal, dia hanya dapat bahagian daripada faraid. Tak ada pun harta sepencarian. Jawapannya kerana dia tidak membuat tuntutan harta sepencarian. Untuk dapatkan harta sepencarian, tuntutan perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah sebelum dibuat pembahagian faraid. Jadi kena cepatlah. Jangan sampai dah dibuat pembahagian harta pusaka, kemudian baru nak buat tuntutan harta pencarian. Bukan tak boleh, tetapi jadi lambat. Kemudian prosesnya jadi lebih sukar apabila kita failkan harta pencarian selepas pembahagian harta pusaka. Jadi apa yang saya maksudkan, apabila berlaku kematian pasangan, contohnya suami meninggal dunia, sebelum berlakunya pembahagian harta pusaka melalui faraid, maka hendaklah terlebih dahulu balu yang terlibat memfailkan tuntutan harta pencarian. Okey, clear kan? Baik, kemudian selain daripada itu, soalan yang biasa ditanya ialah berapakah yang boleh diperolehi oleh pasangan apabila mereka memfailkan harta sepencarian, kes harta sepencarian. Apakah mereka akan dapat separuh, 1/2, apakah mereka boleh dapat 2/3, 8/10, 9/10, ataupun 1/3, 1/4, 1/5. Jadi ini antara soalan yang popular. Baik, apa yang akan dibuat oleh mahkamah ialah kadar pembahagian harta sepencarian itu akan ditentukan oleh mahkamah berdasarkan pembuktian kita di mahkamah berkenaan dengan berapa takat sumbangan, berapa banyak sumbangan yang telah dibuat oleh pasangan yang terlibat untuk mendapatkan harta itu ataupun dalam pengurusan harta tersebut. Contohnya ialah takat sumbangan yang dibuat oleh pasangan tersebut yang akan diambil kira oleh mahkamah, contohnya berapa banyak duit yang disumbangkan oleh pasangan tersebut. Contohnya harta suami. Maka mahkamah nak tahu, bila isteri tuntut, mahkamah akan lihat berapa banyak duit yang disumbangkan. Baik, kalau selain daripada duit, apa lagi? Harta lain sebagai contoh yang disumbangkan oleh si isteri, ataupun apa dia kerja-kerja, usaha-usaha secara langsung dan tidak langsung yang dibuat oleh isteri dalam pemerolehan harta itu ataupun dalam pengurusan harta tersebut. Jadi itu yang akan diambil kira oleh mahkamah. Ataupun apa-apa hutang yang dibuat oleh pasangan yang terlibat untuk kebaikan mereka bersama. Contohnya, let's say suami ada beli lot kedai. Suami ada beli lot kedai. Harganya sebagai contoh 500,000. Kan, 500,000 suami beli lot kedai. Jadi lot kedai itu disewakan kepada orang yang berniaga lah. Maka dalam tempoh tersebut, biasalah bila banyak beli tu beli ni, suami beli lot kedai, beli kereta dan sebagainya. Jadi suami ada masalah keuangan. Jadi untuk tolong suami tadi sebab beban keuangan yang dia tanggung, isteri ni buat personal loan kan. Buat personal loan, pinjaman peribadi dengan bank. Lepas tu bila dapat tersebut, isterilah share duit tadi untuk meringankan beban kepada suami. Walaupun loan itu tidak digunakan kepada rumah kedai itu ataupun lot pejabat yang dibeli oleh suami, tetapi oleh sebab dengan sebab suami buat loan ataupun suami beli lot kedai tersebut, menyebabkan suami dibebankan dengan bebanan keuangan yang agak terlebih. Jadi isteri-isteri pun bantu dia buat personal loan. Jadi apabila isteri membuat tuntutan harta pencarian di mahkamah syariah, walaupun dia tak bagi sumbangan keuangan secara direct, secara langsung kepada harta tersebut, tapi isteri buat personal loan untuk meringankan beban suami, maka itu boleh dijadikan bukti. Boleh dijadikan bukti. Baik, kemudian selain daripada itu, apa yang akan diambil kira oleh mahkamah ialah keperluan anak-anak kan yang masih kecil. Contohnya suami meninggal dunia. Bila suami meninggal dunia, isteri tidak bekerja kan, ataupun isteri bekerja.
Jadi apa yang akan berlaku? Kebiasaannya isterilah yang terpaksa tanggung segala nafkah anak tersebut. Walaupun sebenarnya isteri boleh tuntut bila suami dia meninggal dunia, dia boleh tuntut nafkah anak-anak tu kepada bapa mertua dia, iaitu datuk kepada anak-anak tu, ayah kepada si suami boleh tuntut. Tapi dalam banyak-banyak keadaan, realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, ada banyak masalah lah. Sama ada bapa mentua kepada isteri itu telah meninggal dunia, ataupun memang bapa mentua pun tak mampu, ataupun si isteri tadi, balu tadi, dia serba salah, nak saman, nak minta dengan bapa mentua, nanti jadi bergaduh dan sebagainya. Ataupun bila bapa mentua meninggal dunia, nak tuntut daripada adik-beradik suami, keluarga suami dan sebagainya. Ada halangan-halangan yang tertentu. Jadi end up dengan apa? Dia berakhir dengan isterilah yang terpaksa tanggung nafkah anak-anak tersebut. Yang kita tahu ada di kalangan kita yang terpaksa tambah pendapatan. Dia perempuan, dia balu. Suami meninggal dunia secara mengejut dan sebagainya. Maka terpaksalah buat kerja-kerja tambahan, bisnes tambahan. Online lah, dropship apa semua, dan terpaksa jual kuih, buat kuih, letak kuih di gerai-gerai dan sebagainya. Maka tanggungan isteri, yang isteri terpaksa tanggung anak-anak yang masih kecil itu, akan diambil kira oleh mahkamah. Sama ada mahkamah nak bagi 1/2 ke, atau nak bagi lebih, kan 2/3 ke dan sebagainya, itu akan diambil kira oleh mahkamah berdasarkan kepada keterangan dan bukti yang diberikan oleh isteri di mahkamah nanti. Baik, selain daripada itu, macam mana perintah itu dibuat oleh mahkamah? Ini saya ceritakan secara ringkas. Baik, jadi perintah oleh mahkamah ni dia ada beberapa cara lah. Yang pertamanya dibuat secara mediasi, kan? Dia buat secara, apa istilah yang digunakan sekarang ni adalah suluh. Suluh ni S-U-L-H, sulh, kan? Sulh, kita orang Melayu nak sebut sulh tu payah kita sebut suluh. Suluh. Jadi suluh ni dalam istilah moden hari ini, dia lebih kuranglah dengan mediasi, kan? Iaitu pihak mahkamah menyediakan satu pegawai, satu unit khas yang dipanggil sebagai unit suluh ataupun unit mediasi, untuk sama-sama bincang. Dia lebih informal, kan? Dia tidak macam dalam mahkamah. Mahkamah ni nanti ada yang rasa gementar, kan, dengan formality yang ada dalam mahkamah dan sebagainya. Jadi nak cakap pun susah. Jadi sekarang ni pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa telah dengan inisiatif pihak yang berkaitan telah buat satu unit yang mana di mahkamah tu juga, dalam bangunan mahkamah tu juga, dia ada satu tempat yang dipanggil sebagai suluh ataupun sulh, iaitu bahasa moden hari ini mediasi. Baik, jadi dia ada pegawai dia ada kaki tangan dia, yang mana perbincangan tu lebih relax, kan, lebih santai. Tidaklah terlalu formal sebagaimana dalam Dewan Mahkamah. Jadi nanti apabila kedua-dua pihak ni sama ada isteri saman suami ataupun suami saman isteri ataupun isteri saman ibu bapa mentua dia dan sebagainya, maka semua pihak-pihak yang terlibat ni akan masuk dalam bilik mediasi tadi, bilik suluh. Jadi mereka akan bincang dengan cara yang lebih relax, dengan cara yang lebih santai, dan akan dilihat apakah ada sebarang pengakuan daripada pihak-pihak yang terlibat, ataupun suami tu mengaku sebagai contoh rumah tu adalah harta pencarian, so dia tak mau tuntut dan sebagainya, dia nak bagi kepada isteri dia. Ataupun isteri kata, kita okey, yang ni abang ambil, yang ni saya ambil, dan sebagainya. Maka perbincangan dalam bilik suluh itu dia lebih relax, kan. Tak adalah macam mahkamah. Kalau mahkamah ni bagi siapa yang ada pengalaman dalam mahkamah, dia tahu dia ada tarikh sebutan, kan, tarikh sebutan dengan affidavit penyampaian, dengan kena filekan pembelaan, kena filekan tuntutan balas. Itu dia punya proses tu kadang-kadang membingungkan orang awam, kan. Kadang-kadang orang awam tak faham
dan dia lebih formal. Lepas tu kena filekan macam-macam lah, ikatan dokumennya dan sebagainya. Lepas tu ada perbicaraan. Dalam perbicaraan tu pula ada banyak pusingan, ada pemeriksaan utama dipanggilkan, examination in chief. Kemudian ada cross, ada pemeriksaan balas. Kemudian ada re-examination, kan, pemeriksaan semula. Lepas tu ada pula soalan daripada hakim. Jadi itu yang kadang-kadang bila dia terlalu formal ni, ada ketikanya dia tidak begitu membantu. Sebab itu kita ada inisiatif menubuhkan satu unit yang dipanggil sebagai sulh ataupun suluh ataupun mediasi. Jadi dia lebih santai. Jadi apa yang berlakunya ialah kalau dalam mahkamah ni, bagi siapa yang tak biasa, dan pengalaman saya pun, saya pernah tengok ada orang yang gementar, kan, terketar-ketar, dia sampai blank. Dia blank, dia bila dia masuk dalam, kita kata, kandang saksi itu ataupun kandang keterangan itu, kotak saksi itu, bila masuk tu saya boleh nampak ada di antara pihak yang masuk dalam kotak keterangan ataupun kandang saksi itu, bibirnya terketar-ketar, kan, dia jadi blur dan sebagainya. Jadi itu satu situasi yang tidak semua orang mampu menghadapinya. Maka dengan sebab itu pihak berkuasa telah initiate unit ini ataupun apa yang dipanggil sebagai suluh, kan, ataupun menggunakan dengan cara mediasi. Baik, satu cara lagi ialah apa yang dibuat melalui bayaran balik, iaitu apabila pihak-pihak yang terlibat mengakui tanah tu sebagai harta sepencarian, tetapi suami ataupun isteri dia tak mau memiliki tanah tu. Jadi siapa yang nak kepada tanah tu, dia kena bayar lah. Dia kena bayar. Jadi itu antara cara kita settle. Siapa nak harta ni, siapa nak harta ni, dia bayar. Jadi dia bayar kepada pihak yang tolak ataupun yang tak mau kepada harta itu. Itu antara cara penyelesaian. Kemudian selain daripada itu, dengan cara jual harta tersebut. Suami pun tak mau harta tu, isteri pun tak mau harta tu. Tapi masing-masing nak bahagian masing-masing. Let's say suami 1/2, isteri pun 1/2. Tapi suami pun tak mau bayar kepada isteri dia, isteri pun tak mau bayar kepada suami dia. Masing-masing kata tak ada duit dan sebagainya. Maka cara yang lebih senang ialah dengan cara jual harta tersebut, dapat duit, maka bahagi dua antara suami dan isteri. Baik, selain daripada itu, cara yang mudah selain daripada jual ialah dengan cara bahagi dua lah, kan. Katalah harta tu, tanah tu milik suami, kan. Lepas tu suami nak bayar kepada isteri tak mampu. Jadi apa yang boleh dibuat ialah bahagi dua lah tanah tersebut. Tapi itu bergantung kepada undang-undang yang berkaitan lah, nak kena check dari segi land law-nya macam mana, boleh ke tak boleh dan sebagainya. Baik, selain daripada itu, apa-apa pertimbangan yang dibuat oleh mahkamah keluarkan perintah, kan, untuk pasangan yang terlibat. Baik, kemudian selain daripada itu, antara perkara yang juga kita perlu tahu ialah berkenaan dengan jenis harta, kan. Harta, semua harta yang ada nilai itu boleh kita buat tuntutan, kan. Yang sebagaimana yang saya sebut, sama ada harta tidak alih ataupun harta alih. Harta tidak alih macam tanah, rumah, kan, dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, harta itu harta tidak alih. Harta alih macam duit, kan, barang kemas dan sebagainya, itu kita boleh tuntut. Cuma pengalaman saya lah, biasanya pihak-pihak ni tidak jujur, kan, tidak jujur. Mereka cuba menyembunyikan harta. Jadi kita kena tahu bahawa bila kita tidak jujur, kita ambil hak orang lain, sama ada bekas suami ke bekas isteri dan sebagainya, ataupun madu dan lain-lain, maka kita perlu tahu bahawa hidup kita ni bukannya kekal atas dunia. Kita hidup ni sementara, kan. Usia kita tak lama pun. Ada orang after 60 years hidup atas dunia ni, dia meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia pada umur 70 tahun, 80 tahun, dan ada yang lebih muda pun, kan, 40 tahun, 50 tahun sudah meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia tu, kita kena tanyalah, mereka yang meninggal dunia ni pergi ke mana, kan. Pergi ke mana? Kita tahu, kita dah belajar, mereka pergi ke alam barzakh,
Kan, di situlah bermulanya perjalanan di alam akhirat. Jadi kalau kita yakin sangat, berani sangat dan tak ada hati perut, kan, kita tak takut pun kepada perjalanan kita nanti di hari akhirat, bolehlah berani-berani cuba untuk menyembunyikan harta yang sepatutnya menjadi milik orang lain juga. Jadi sebab tu siapa-siapa yang memang ada niat untuk menyembunyikan harta supaya tidak dituntut oleh pihak yang mempunyai hak ke atas harta itu, dia kena fikirkan tentang kehidupannya nanti di hari akhirat. Baik. Selain daripada itu, mahkamah juga dalam perbicaraan akan mengambil kira sumbangan pihak-pihak yang terlibat, macam yang saya sebut di peringkat awal tadi. Banyak mana sumbangan yang dibuat oleh pihak-pihak, apa bentuk sumbangan yang dibuat oleh pihak-pihak. Baik, selain daripada itu, dalam mahkamah ni yang benda yang sangat penting yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu ialah pembuktian. Jadi mahkamah tak boleh bagi perintah kalau kita kata itu harta suami kita, tapi kita tidak ada dokumen, kan? Kita tidak ada bukti untuk membuktikan bahawa itu adalah harta suami. Baik, antara perkara yang banyak datang kepada saya ialah apabila suami atas sebab-sebab tertentu, kan, atas sebab-sebab tertentu yang biasa jadi ni pegawai tinggi kerajaan dan sebagainya, mereka terikat kepada undang-undang tertentu atas sebab-sebab tertentu, wallahu alam apa sebab sebenarnya, wallahu alam, tapi mereka beli tanah guna nama adik, kan. Jadi adik tu sebagai nomini, adik tu sebagai penama. Jadi apabila tanah itu dibeli ataupun sesuatu aset itu dibeli dengan menggunakan nama orang lain, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu ialah undang-undang kita di Malaysia ni yang berkaitan dengan tanah, kan, rumah dan seumpamanya, kita pakai torrent system. Kita pakai torrent system. Dalam torrent system ni, registration is everything, kan. Pendaftaran tu, nama atas geran tu dalam individual title itu, itulah yang jadi bukti aset itu milik siapa ataupun tanah tu milik siapa. Jadi apabila katalah arwah suami, kan, almarhum suami kita, dia beli tanah tu dengan guna nama adik dia. Jadi on paper, adik dia lah yang menjadi pemilik ataupun owner kepada tanah tersebut. Jadi sebab tu yang saya sebut tadi bahawa kita kena ada bukti yang jelas yang boleh meyakinkan mahkamah bahawa adik pasangan kita itu hanyalah nomini, kan, hanyalah penama. Pemilik sebenarnya adalah suami kita, almarhum suami kita. Jadi kalau itu yang kita lakukan, insya-Allah kita akan dapat harta tersebut. Tapi kalau kita gagal membuktikan, maka sebagaimana yang saya sebut, registration is everything. Dengan sebab itu banyak kes gagal untuk didapatkan pengisytiharan harta pencarian kerana kes-kes nomini sebagaimana yang saya sebut tadi, kan, guna nama ahli keluarga, kan, guna nama abang, nama kakak dan sebagainya. Maka bila berlaku kematian, kakak tu pula ataupun adik ni pula tak mengaku, dia kata tu duit dia, sedangkan kita tahu bahawa masa pembelian itu melibatkan duit suami kita. Jadi ini yang kita perlu tahu, perlu ada dokumen-dokumen yang lengkap untuk kita buktikan kepada mahkamah sewaktu kita filekan tuntutan harta pencarian. Baik, selain daripada itu, kita perlu juga ada saksi yang baik, kan, saksi yang bagus untuk bagi keterangan tentang macam mana harta itu diperolehi, macam mana isteri bagi sumbangan dan sebagainya. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dalam harta pencarian, pengalaman saya lah di mahkamah dan juga pengalaman rakan-rakan yang lain, untung sebenarnya jadi orang perempuan ni. Kadang-kadang ada orang kata untung jadi lelaki, kadang-kadang ada orang kata untung jadi perempuan. Ada kawan saya yang seorang tu, dia kata seronok jadi lelaki, dia kata. Kemudian saya tanya, kenapa seronok jadi lelaki? Dia kata jadi lelaki boleh poligami, dia kata boleh kahwin ramai-ramai. Kemudian saya kata dekat dia,
dia kena tahu bahawa kahwin tu dia bukan setakat kahwin, sama ada kahwin seorang ke, kahwin banyak ke, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal tentang kepimpinannya. Kena ingat, bukan seronok je kahwin ni. Kan kahwin ni dia comes with liabilities, kan. Dia datang dengan tanggungan, kan, dengan tanggungjawab. Dia bukan seronok sahaja. Jadi siapa-siapa yang kata seronok jadi lelaki tu, dia kena ingat bahawa hidup ni ada tanggungjawab. Bila sebut tanggungjawab, kita menanggung, kan, untuk jawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti. Jaga-jaga siapa-siapa yang tidak menunaikan tugas dan tanggungjawab sewaktu hidup di atas dunia ini. Jadi kita kena hati-hati. Dan satu lagi, kita kena tahu bahawa dalam agama kita ni memang Islam dah sebut sebagaimana nas yang ada dalam Quran, kan, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan, jika sekiranya kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka hendaklah berkahwin satu sahaja. Makna perintah agama, kalau siapa yang tahu dia tak layak pun dan dia tak mampu pun untuk berlaku adil, gaji pun kecil, kan, nak bagi nafkah pun tak cukup, macam mana dia nak kahwin dua, kahwin tiga? Jangan ingat seronok sahaja. Jadi itu adalah perintah agama. Baik, samalah juga dengan dalam masalah harta pencarian ni. Ada orang perempuan, ada suami, dia datang jumpa saya menangis-nangis, dia kata kes isteri dia tuntut macam-macam, kan. Bila berlaku perceraian, isteri dia tuntut macam-macam harta pencarian. Jadi dalam bab harta pencarian ni nampaknya untung orang perempuan. Kenapa saya kata untung orang perempuan? Sebabnya macam ni. Kalau satu-satu harta itu nama suami, let's say rumah tu nama suami, percayalah apa yang saya nak sebut, automatik isteri akan dapat bahagiannya daripada harta tersebut, walaupun isteri tak bagi walaupun RM1 kepada suami dia untuk pemerolehan harta tu. Dalam pembelian harta tu, isteri tak campur apa pun, tak bagi sumbangan apa pun. Tapi dia jadi automatik. Sebab apa? Sebab isteri dia boleh guna hujah bahawa dia adalah isteri kepada suami dia, dia jaga rumah tangga suami dia. At least, kan, hakim akan bagi 1/3 ke, 1/4 ke, ataupun ada juga kes yang saya tengok 1/5 pun ada. Tapi at least something isteri tu akan dapat, walaupun dia tak bagi sumbangan duit pun, duit deposit pun dia tak bagi, duit renovation pun dia tak bagi, bayar bulan-bulan pun dia tak bayar pun, suami dia yang bayar semua. Tapi automatik isteri akan dapat. Cuma berapa bahagiannya itu, yang tu akan ditentukan oleh mahkamah. Itu yang saya kata untung sebenarnya jadi orang perempuan. Kemudian berbeza dengan orang lelaki. Kalau isteri dia beli rumah, guna duit dia, rumah harga 500,000, guna loan dia, kan, pinjaman perumahan, nama isteri. Suami langsung tak bagi apa-apa duit kepada isteri dalam pemerolehan harta tu. Harta yang macam ni pula berbeza dengan situasi suami tadi. Kalau isteri lah yang beli harta tersebut, dia jadi harta milik mutlak isteri. Suami tak boleh tuntut harta milik mutlak isteri. Berbeza dengan situasi yang pertama tadi. Walaupun isteri tak bagi sumbangan apa-apa, tapi sebab isteri jaga anak dan sebagainya, isteri teman suami, itu diambil kira oleh mahkamah. Jadi ini perbezaan di antara situasi harta mutlak isteri dengan harta mutlak suami. Jadi kalau harta mutlak suami, kebiasaannya lazimnya memang isteri boleh tuntut. Tapi kalau harta mutlak isteri, dalam banyak keadaan suami tak boleh tuntut apa-apa kalau tidak ada bukti sumbangan material. Jadi itu beza antara suami dengan isteri, ataupun antara lelaki dengan perempuan.
Baik, sebab itu saya kata bahawa dalam kes harta pencarian ni, dalam kebanyakan kes memang untung orang perempuan sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, kalau boleh kita tak maulah kan sampai tahap berlaku kes di mahkamah, buat tuntutan sampai bergaduh antara kedua-dua belah keluarga dan sebagainya. Kalau boleh settle secara baik. Baik, selain daripada itu yang saya sebut tadi ialah mesti ada saksi yang bagus. Pengalaman kita di mahkamah, kadang-kadang saksi itu bagus. Sebelum pergi ke mahkamah kita dah panggil interview, dah tanya lebih kurang, dia pun jawab dengan very convincing, meyakinkan. Tiba-tiba bila pergi mahkamah, ia sebab tak biasa kan dengan mahkamah, dengan suasana dia, tengok hakimnya dengan dia punya tukul kan. Kemudian tengok lawyernya dengan jubah hitam, dengan ramai orang dalam tu, nampak polis mahkamah dan sebagainya. Sebahagian di kalangan kita dia gugup, dia datang panik dan sebagainya. Maka benda yang dia cakap elok sewaktu di pejabat lawyer, bila masuk dalam dewan mahkamah dia jadi merapu kan, dia jadi bercakap pun dah tidak konsisten. Ada banyak pertentangan, discrepancies dan sebagainya. Jadi ini antara isu dalam mahkamah. Jadi make sure bila buat tuntutan itu, saksi kita adalah saksi yang baiklah, saksi yang bagus, yang steady. Baik, selain daripada itu kita kena buktikan tanggungan kita berapa, hutang dan sebagainya, anak-anak yang kita jaga dan sebagainya. Maka itu akan diambil kira oleh mahkamah dalam menentukan berapa takat sumbangan kita, dan nanti perintah akan keluar tadi akan bergantung kepada macam mana kita yakinkan hakim tentang sumbangan yang telah kita buat kepada harta tersebut. Baik, maka untuk kita filekan kes di mahkamah ni kena adalah dokumen yang berkaitan. Surat nikah kena ada. Bagi siapa yang kahwin di luar negara, yang tu tidak diiktiraf, yang tidak diakui oleh mahkamah syariah dalam negara kita. So nak buat macam mana? Siapa yang kahwin di Thailand, kahwin di luar negara, maka dia kena pastikan bahawa pernikahan itu didaftarkan terlebih dahulu dalam negara. Bagi siapa yang tinggal di Selangor sebagai contoh, dia kena daftarkan di Mahkamah Syariah Selangor. Kalau siapa yang tinggal di Putrajaya, so pergi ke Mahkamah Putrajaya. Jadi itu yang perlu dilakukan bagi sesiapa yang berkahwin di luar negara, maka perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu berkaitan dengan pernikahan mereka. Once dah ada surat nikah Malaysia, maka barulah boleh buat tuntutan di Mahkamah Syariah dalam negara ini. Jadi kena ada surat nikah, kena ada sijil lahir anak-anak. Itu antara yang paling basic. Lepas itu di mahkamah mana? Maka bergantung kepada alamat IC kita ataupun di mana tempat kita lahir dan sebagainya. Yang ni tertakluk kepada undang-undang yang diamalkan di negeri-negeri yang terlibat. Jadi kita kena senaraikan, kena carilah senarai harta yang dimiliki oleh suami ataupun pasangan kita. Sebab tu bagus sebenarnya semasa kita tak ada masalah ni, kita ada rekod yang sempurna. Okey, kita ada harta apa? Okey, ada gerannya simpan di mana? Geran asalnya di mana? Salinan gerannya kita simpan di mana? Kita kena ada semua benda-benda yang macam tu. Dokumen berkaitan dengan kenderaan, tentang pinjaman. Kita ada file yang tersusun dan kemas. Sebab apa? Sebab bila berlaku apa-apa, kan, bila berlaku kematian dan sebagainya, itu sangat berguna. Masa kita baik ni okeylah, tapi bila time bergaduh suami isteri, kemudiannya na'udzubillah berlaku perceraian dan sebagainya, maka dokumen tadi sangat perlu, sangat penting untuk kita gunakan sebagai bukti sokongan untuk kita kemukakan di mahkamah nanti. Selain daripada tu, harta tu juga perlu ditaksirkan berapa harganya dan sebagainya. Jadi saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang ada soalan, kemusykilan dan sebagainya, untuk kita sama-sama bincang berkenaan dengan tajuk harta pencarian ataupun yang berkaitan dengannya. Terima kasih. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, jika harta pencarian ni kan ada
bahagilah. Maksudnya ada income lah, ada hartanya. Tapi bagaimana pula dengan hutang sepencarian? Contohnya ada tak istilah ni atau ada tak keadaan ni? Yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita ada beli rumah ataupun aset lah, kita tak layak untuk memohon tetapi kita guna nama orang lain. Jadi bila kita nak tuntut, contohnya orang lain tu bukan suami atau isteri lah, orang lain tu yang mungkin saudara. Jadi bila kita nak nak proses tu, boleh tak kita ada side agreement, mengatakan kita ada share dalam harta tu ataupun kita yang sebenarnya bayar untuk harta tu? Terima kasih Ustaz. Baik, wallahu alam. Baik, berkenaan dengan side agreement ni bagus soalan ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, side agreement yang macam tu dia tidak mengikat pihak berkuasa. Maksudnya kita tak boleh guna side agreement itu untuk kita ambil tindakan terhadap contohnya pejabat tanah ke dan sebagainya. Itu tak boleh. Sebagaimana yang saya sebut tadi, undang-undang tanah ataupun land law kita di Malaysia ni kita pakai torrent system. Yang mana torrent system tu registration is everything. Nama siapa dalam title, dalam individual title, dalam geran tu hak dia lah. Itu hak dia. Cuma side agreement tu penting sebab dia mengikat antara pihak yang disebut dalam agreement tersebut. Maksudnya katalah suami kita tak mampu atas sebab-sebab tertentu tu dia terhalang untuk beli tanah tersebut. So dia guna nama adik dia. Tapi kita tak boleh paksa land office untuk tukar nama kepada kita dalam tuntutan kita di mahkamah dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat ialah kita saman adik ipar tadi. Kita saman adik kepada suami kita. Sebab side agreement tu dia mengikat antara kita, antara suami kita dengan adik dia. Ya, itu yang boleh kita lakukan. Tapi dengan pihak berkuasa tak boleh. Jadi itu yang kita kena tahu. Beza apa yang boleh kita gunakan apabila jikalau kita ada side agreement. Terima kasih. Ustaz, nak Ya, tanya. Macam saya ni kan setahun dah lah suami saya meninggal. Lepas tu macam hari tu memanglah anak-anak balik suruh dia buat pergi daftar faraid lah kan. Tapi masih boleh ke untuk dah nak buat harta persencarian ni? Baik, sebagaimana yang saya sebut tadi, yang paling mudahnya ialah sebelum keluar perintah berkenaan dengan faraid. Sebab Belum. Jadi kalau belum keluar faraid apa semua tu, itu lebih mudah lah. Sebab kalau dah ada, kita nak reverse tu proses agak rumit. Jadi kalau belum keluar apa-apa perintah, jadi kita nak filekan harta pencarian sekarang ni bolehlah. Itu masa yang paling bagus untuk kita buat sekarang. Nak pergi di mana Ustaz? Ya? Nak pergi di mana tu tuan? Okey, nak pergi ke mana tu macam ni. Harta pencarian ni dia ada satu kes yang mana dia banyak melibatkan technicalities, banyak benda technical yang mana orang biasa, layman, orang awam biasanya tak pandai lah nak kendalikan benda-benda macam ni. Jadi kalau puan seorang yang layak boleh dapatkan perkhidmatan daripada Jabatan Bantuan Guaman. Jadi bantuan guaman ni disediakan oleh pihak kerajaan secara percuma ataupun dengan harga yang lebih murah berbanding dengan menggunakan perkhidmatan peguam swasta. Tapi kalau puan tidak layak sebab pendapatan tinggi sebagai contoh, pendapatan banyak, maka tidak ada pilihan melainkan terpaksa menggunakan perkhidmatan peguam swasta. Sebab kalau kita nak filekan sendiri, banyak benda yang mungkin kita tak tahu ataupun kita tak biasa untuk kita kendalikan. Jadi lebih baik menggunakan perkhidmatan profesional. Tapi bagi sesiapa yang mampu, boleh filekan sendiri tapi tertakluk kepada kebenaran hakim. Cuma pengalaman saya, kebanyakan hakim dia tak selesa lah jikalau orang awam mengendalikan sendiri. Sebab nanti bila masuk kepada prosedur dan sebagainya itu akan timbul banyak masalah. Jadi kalau puan nak cuba,
nanti Google tengok di mana jabatan bantuan guaman yang paling hampir dengan puan, ataupun kalau puan rasa susah untuk Google untuk cari melalui internet, boleh pergi ke mahkamah, sebab biasanya di mahkamah tu ada pegawai daripada bantuan guaman yang ada kes, dan dia pergi ke mahkamah dan boleh tanya mahkamah hari apa biasanya pegawai ataupun peguam daripada bantuan guaman datang ke mahkamah, nanti jumpa dia sendiri dan tanya. Boleh tanyalah nak buat appointment di pejabat dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Soalan daripada Norman, nak tanya, suami beli rumah atas nama isteri, suami yang bayar rumah tu hingga habis. Adakah itu rumah suami? Baik, sebagaimana yang saya sebut tadi, wallahualam, iaitu harta suami. Tapi sebenarnya isteri berhak untuk, walaupun isteri tak bagi sumbangan RM1 pun kepada harta tersebut. Jadi automatik isteri akan dapat harta sepencarian daripada rumah yang dibayar sepenuhnya oleh suami sampai selesai segala hutang. Cuma yang membezakannya ialah berapa yang hakim akan bagi. Kebiasaannya dalam kes macam ni, kebiasaannya hakim tak bagi sampai 1/2, biasanya 1/3, 1/4, 1/5. Itu bergantung kepada keterangan yang kita akan berikan di mahkamah nanti. Wallahualam. Soalan daripada Nik Som Kamis, daripada Nik Som, bolehkah harta kita yang telah dihibah amanah atau wasiatkan dituntut oleh pasangan semasa kes menuntut harta sepencarian? Baik, wallahualam, hibah ni, kalau hibah tu kepada anak, kita boleh tarik balik, kita boleh batalkan. Tapi kalau pemberian tu, hibah itu antara suami isteri, mana suami bagi kepada isteri, isteri bagi kepada suami, yang tu dia tak boleh cancel, dia tak boleh tarik balik. Orang Melayu sebut buruk siku kan. Jadi buruk siku tu maknanya tak boleh lah untuk kita batalkan. Yang buruk siku yang bolehnya ialah dengan anak. Yang tu boleh. Dan sebagai pendapat kata antara datuk dengan cucu pun boleh. Itu kes-kes yang ni lah. Tapi antara suami isteri, once kita boleh buktikan kepada mahkamah ini adalah pemberian daripada suami sebagai contoh, maka itu bukan harta sepencarian. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, dia sangat bergantung kepada keterangan dalam mahkamah nanti. Sebab kadang-kadang kita mendakwa itu ini, tapi bila dalam keterangan di mahkamah nanti tidak ada bukti dan sebagainya, maka itu yang menyebabkan kegagalan kita untuk meyakinkan hakim untuk memperolehi berapa takat atau berapa bahagian daripada harta tersebut. Wallahualam. Okay, daripada Puan Zainab, saya nak tanya, suami saya berpoligami. Rumah yang saya duduk tu sekarang ni dibuat selepas berpoligami. Adakah madu saya tu ada hak kat atas rumah ni atau tak? Suami dah wasiatkan rumah ni bagi kat saya tapi tiada hitam putih. Macam mana tu Ustaz? Baik, wallahualam, macam yang kita belajar sebelum ni, berkenaan dengan wasiat, berkenaan dengan faraid sedikit yang pernah saya sebut, iaitu apabila wasiat itu dibuat, kan, dia tidak boleh lebih daripada 1/3. Jadi dia sangat bergantung. Rumah tu nilai dia lebih ataupun tidak daripada 1/3 harta suami semua sekali. Baik, satu. Yang kedua, la wasiyah liwarithin. Tak boleh bagi wasiat kepada waris kecuali ia dipersetujui oleh semua waris yang ada. Maka dalam soalan tu apa yang saya faham ialah ada berlaku pertikaian antara isteri-isteri yang masih hidup atau yang ditinggalkan oleh si mati. Maka jikalau wasiat itu kepada waris, kepada isteri pertama sebagai contoh, isteri kedua tidak bersetuju, maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan kerana ada waris yang membantah. Bila ada waris yang membantah, maka tak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Yang ketiganya ialah apakah harta tu boleh dituntut harta sepencarian. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kalau harta itu diperolehi selepas tempoh perkahwinan, ia tak boleh dituntut. Tapi kalau isteri yang terlibat, dia boleh buktikan bahawa dia ada sumbangan kepada harta itu. Walaupun harta itu dibeli sebelum perkahwinan, kan.
Kalau dibeli selepas perkahwinan, dia berhak, automatik dia akan berhak. Tapi kalau dibeli sebelum perkahwinan, dibeli sebelum perkahwinan, maka dia kena buktikan bahawa harta itu dia ada sumbangan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung tu saya dah huraikan dalam kuliah tadi. Wallah. Okey, Puan Saayah, Abu nak tanya soalan, Puan Saayah. Terima kasih Pemsri. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Di sini saya ingin bertanya dua soalan. Satu, adakah Mahkamah Sivil menerima ataupun mengakui nikah di luar negara? Maksud saya jika ada persekitaran antara suami itu dengan anak-anak, jadi ada masalah berlaku, jadi telah bawa perkara tersebut ke Mahkamah Sivil. Boleh tak Mahkamah Sivil memperakukan bahawa itu merupakan bapa tiri atau sebagainya? Baik, wallahu a'lam. Dalam negara kita ni, kita ada dua sistem perundangan. Kita ada undang-undang civil dan kita ada undang-undang syariah. Baik, dalam perlembagaan persekutuan, ada artikel 121, perkara 121/1A yang memisahkan bidang kuasa eksklusif antara civil dengan syariah. Ringkas cakapnya, mudah cakapnya, simply put, kalau kes tersebut dalam bidang kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah sivil tidak ada bidang kuasa untuk membicarakan kes tersebut. Maka dalam soalan puan tadi, apabila dia melibatkan pernikahan atau perkahwinan atau perceraian orang Islam, maka mahkamah sivil tidak ada bidang kuasa. Sebab tu perceraian, pernikahan orang Islam ni hanya dibuat di mahkamah syariah sahaja. Jadi mahkamah sivil tak boleh campur tangan sebab adanya perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan pemisahan bidang kuasa antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Boleh tak katakanlah kita dah buat wasiat tu kan, gunakan lawyer dan sebagainya, okey? Tetapi kita tak bagi kepada suami. Jadi suami boleh tak mencabar wasiat kita itu? Boleh ulang tak soalan sebab saya tak clear macam mana tu buat wasiat tapi tak macam mana tu? Katakanlah kita dah buat wasiat, okey? Mana isteri buat wasiat? Isteri buat wasiat gunakan lawyer, khidmat lawyer. Okey, dia buat bahagian dan sebagainya. Tetapi suami itu tidak puas hati. Boleh tak dia mencabar kuasa lawyer tu untuk mendapat bahagian dia yang sepatutnya? Baik, kita kena tahu macam ni. Bila si isteri membuat wasiat, yang pertamanya kita nak kena tengok konten, kandungan wasiat tersebut, sama ada wasiat tersebut sah ataupun tidak sah. Sebab tu kita ada kuliah hari itu berkenaan dengan wasiat tu, laku ke tak laku wasiat yang kita buat. Sama ada dia 1/3 ke lebih 1/3 melibatkan waris tuju ataupun tidak, harta yang terlibat macam mana. Jadi itu antara benda yang kita nak kena lihat terlebih dahulu sebelum kita boleh mengatakan wasiat itu sah ataupun tidak. Satu lagi ialah apakah ia boleh dilaksanakan. Jadi saya nak bagi komen tu susah sebab saya tak tahu secara detail apa wasiat tersebut. Jadi tapi secara umumnya sama ada suami boleh cabar ataupun tidak, itu dia bergantung kepada kandungan yang ada dalam wasiat berkenaan. Jadi kalau wasiat berkenaan cukup syarat-syarat sahnya selari dengan undang-undang yang ada, undang-undang syariah dalam negara dan juga undang-undang sivil dalam negara, macam yang kita sebut tadilah. Kalau tanah kita kena tengok land law-nya macam mana dan sebagainya, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau kandungan wasiat tersebut bertentangan dengan hukum syarak dan juga bertentangan dengan undang-undang negara, maka dia tak boleh dilaksanakan. Jadi jawapan saya, kita perlu tengok terlebih dahulu secara detail, secara terperinci kandungan wasiat tersebut sebelum dapat kita kata sama ada boleh cabar ke tak boleh cabar wasiat berkenaan. Wallahu a'lam. Masih Ustaz, masih semua. Sama-sama. Okey, baik. Puan Surya nak bertanya. Silakan Puan Surya. Suryan Osman. Ada?
Okey, seterusnya Puan Hello. Asrul Kamarudin. Hello. Okey, baik. Puan Suria, silakan. Maaf tadi saya tengah type. Okey, macam ni Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi. Bekas suami saya, dia ada beli sebidang tanah sebelum kahwin lah, masa bujang. Memandangkan dia lepas kahwin, dia ada jual beberapa aset dia tanpa kebenaran saya, lepas tu tanpa share pun apa-apa dengan saya kan. Jadi saya tengok perangai dia tu saya macam takut. So bila dia ada aset, aset tu nak dilelong bank. Bila nak dilelong bank, saya tolong bayar lah. Maknanya dalam erti kata saya bayar, selamatkan daripada kena lelong masa dah berkahwin lah. Lepas tu saya minta dia tukar nama. Jadi bila tukar nama kepada saya, kita buat proses tukar nama. Tapi sekarang bila dah bercerai, dosa tak kalau saya tak bagi harta aset tu macam pencarian dengan dia? Sebab bila dah tukar nama saya, totally saya punyalah. Saya cakap sebab dia pun tak bagi pendapatan bulanan yang cukup, saya kata kan. Tu saya kata tu dah jadi hak milik saya. Macam mana tu Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Macam saya sebut sebelum ini, di negara kita untuk undang-undang berkaitan dengan tanah dan rumah kan, kita mengamalkan torrent system. Registration is everything. Jadi kalau rumah ataupun tanah tersebut dalam title-nya, dalam geran tu nama puan, maka dia dah jadi milik puan dah. Dah jadi milik puan. Jadi katalah ada pihak lain, suami ke ataupun waris kepada suami dan sebagainya, dia nak tuntut. Dia kena buktikan atas alasan apa dia nak tuntut. Sebab suami dah bagi kepada puan. Jadi macam mana dia nak ambil balik, dia nak minta daripada harta tersebut. Kecuali ada persetujuan antara puan dengan suami. Puan setuju bahawa dalam harta tersebut ada hak milik, ada kepentingan suami banyak mana. Let's say harta suami dalam rumah tersebut ada separuh sebagai contoh. Kalau puan sendiri akui memang masa tukar nama hari tu ada perjanjian macam tu, maka puan kena pulang balik lah. Tapi kalau suami dah kata tak apalah, kau ambil lah, sebab kau tolong bayar, kau ambil semualah. Maka bila dah ada akad yang macam tu, suami dah bagi semua kepada kita, maka dia tak boleh untuk ambil balik. Sebab apa yang dia bagi, dia telah diterima oleh puan dengan sempurna, maka itu dah jadi hak milik puan. Maka sebab tu saya kata, benda yang paling penting kejujuran. Masa tukar nama tu daripada nama suami kepada nama puan, puan selamatkan harta tersebut, apa dia sebenarnya persetujuan antara puan dengan dia. Jadi kalau maaf, dia kan, ya. Saya nak mencelas sikit. Boleh, Memang tukar nama tu atas paksaan. Saya yang paksa. Saya cakap sebab dia ni suka jual. Saya cakap. Lepas tu duit tanya tak ada, tak bagi. Saya kata kena tukar. Lepas tu bila dah bercerai, dia ungkit. Dia cakap sepatutnya dia ada hak. Saya kata tak boleh sebab bulan-bulan pun tak cukup nafkah. Saya cakap tak ada hak. Kalau nak bagi balik duit yang saya bayar. Sampai sekarang dia tak boleh bagi pun. Saya kata kalau awak nak pulangkan balik semua duit saya. Dia tak bagi pula. Baik puan, paksaan ni dia ada dua. Paksaan yang macam mana kan? Paksaan yang puan sebut tadi tidak melibatkan penggunaan senjata. Puan bukan letak pistol dekat kepala suami kan. Jadi paksaan tu lebih kepada dia masih ada ikhtiar, dia masih ada pilihan sama ada nak ikut kehendak puan ataupun tidak. Paksaan yang puan buat tu bukan mengancam nyawa dia pun. Jadi paksaan macam tu tidaklah menyebabkan transaction antara puan dengan dia tu jadi batal, tak. Jadi muamalat antara puan dengan suami tu sah. Puan tak paksa sehingga menyebabkan nyawa dia terancam, tak ada. Jadi sebab tu saya kata tak ada kan. Jadi sebab dia bersetuju dengan quote and quote paksaan yang puan buat itu, dan puan bagi alasan sebab apa puan nak kepada harta tu, kerana dia tak pernah bagi nafkah yang cukup
kan dia banyak lupuskan harta tanpa bincang dengan puan dan sebagainya, maka dengan sebab tu dia setuju. Dia boleh tak setuju dengan puan kan, dia boleh tak setuju sebab puan tak buat apa-apa yang membahayakan diri dia pun. Tapi bila dia setuju itu ada kerelaan dia, dan paksaan tu dalam bahasa Arab dia panggil ikrah. Kan ikrah macam tu tidaklah boleh dianggap sebagai membatalkan persetujuan antara dia dengan puan. Jadi jawapan saya, harta itu milik puan. Sebab dia tak bagi nafkah, itu dianggap sebagai hutang dan dia sendiri setuju dengan apa yang puan paksa tersebut ataupun yang puan cadangkan kepada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, kita boleh teruskan soalan ke? Boleh. Okey, daripada Nur Hanita. Bagaimana semasa membeli rumah untuk buat pinjaman loan? Suami guna nama adik, tapi pembayaran tu suami yang buat, hanya guna nama saja. Soalan saya, adik boleh tuntut ke rumah tu sekiranya suami saya meninggal? Wallahu alam. Sekali lagi, yang ni pun kita dah sebut dah tadi kan. Negara kita mengamalkan torrent system. Registration is everything. Jadi kalau rumah tersebut nama adik ipar kita lah, adik kepada suami, maka dia jadi milik adik ipar tadi. Sebab tu saya kata kena ada suatu dokumen yang lengkap untuk menunjukkan bahawa adik hanyalah proksi ataupun adik hanyalah nomini, hanya guna nama sahaja. Jadi make sure kita ikut semua undang-undang yang berkaitan. Sebab apa? Sebab dalam ketiadaan bukti dan dalam ketiadaan kita tidak mengikut undang-undang yang ditetapkan, maka aset tersebut akan jadi milik adik ipar kita. Kita tak boleh nak tuntut sebab geran tu segala-galanya, dianggap sebagai segala-galanya. So pastikan bahawa kita ada bukti. Sebab apa? Sebab walaupun betul sekalipun rumah tersebut milik suami, suami guna nama adik, tapi bila kita gagal, kita tidak ada dokumen yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk membuktikan bahawa rumah tu milik suami. Dapat pula adik ipar yang jenis tidak ada peri kemanusiaan. Dia tak mengaku padahal dia tahu itu memang hak abang dia, arwah abang dia. Maka dalam keadaan macam tu kita akan teraniaya. Kita takkan dapat, kita takkan berjaya di mahkamah untuk tuntut hak kita dalam ketiadaan dokumen yang diperlukan untuk buktikan bahawa adik itu sekadar kita guna nama sahaja. Wallahu a'lam. Yes, teruskan. Puan Asia, silakan tanya Puan Asia. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada kemusykilan ni. Saya dah berpisah dengan BS. BS sekarang dah jadi arwah. Lepas tu masa bersama dengan BS, saya ada rumah-rumah, lebih daripada satu lah. Itu masa pengurusan rumah tu saya yang menguruskan. Saya menguruskan hanya pinjam nama saja. Saya gunakan nama dia. Tapi BS tu dah berkahwin dan dapat seorang anak. Tapi sekarang saya dalam proses untuk pergi mahkamah. Tapi saya nak tanya kemusykilan saya dengan isterinya. Inilah yang saya uruskan rumah saya ni. Tapi saya nak tanya, adakah yang rumah-rumah yang saya ni, yang atas nama BS tu, adakah isteri dan anaknya berhak? Macam mana Ustaz? Baik, soalan ni pun sama sebagaimana yang kita sebut sebelum ni. Dia sangat bergantung kepada dokumen dalam geran tu nama siapa. Kan kalau nama suami ataupun bekas suami, kan bila nama dia, apa bukti yang kita ada untuk menunjukkan bahawa rumah tu milik kita. Jadi kalau kita kata bahawa kita usaha sama-sama, kita urus dan sebagainya, kita ada harta pencarian. Bila harta pencarian kita boleh tuntut. Jadi kita kena buktikan di mahkamah bahawa kita uruskan harta tersebut. Tetapi poin pentingnya ialah kalau dalam title, dalam individual title itu nama suami, maknanya mana-mana isteri dia, 2 ke 3 orang sekalipun boleh tuntut daripada harta tersebut. Wallahu a'lam. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Okey, Puan Habibah silakan Puan Habibah. Assalamualaikum Puan Habibah. Ustaz.
Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, seandainya rumah yang kita beli itu sebelum kita kahwin dengan suami, lepas itu berlaku kematian, si isteri itu meninggal, adakah suami berhak menuntut hak pencarian? Baik. Wallahu alam. Dalam kuliah tadi saya sebutkan, dia sangat berbeza tau harta suami dengan harta isteri. Kalau isteri yang beli harta tersebut ataupun isteri memperolehi harta tersebut, dan dalam soalan ni ialah sebelum perkahwinan. Kemudian lepas berkahwin, isteri itu meninggal dunia. Suami nak tuntut harta sepencarian, bukan faraid tau, faraid memang ada. Tapi kalau harta sepencarian, suami itu tidak berhak untuk dapat harta tersebut kerana harta itu milik mutlak suami. Dalam mazhab Syafi'i kan suami tidak boleh tuntut harta, tidak boleh mengganggu dan mengambil harta milik mutlak isteri, kecuali suami boleh buktikan bahawa walaupun harta tersebut diperolehi oleh isteri sebelum perkahwinan, tetapi dari segi pembangunan harta itu ada sumbangan suami. Contohnya dapat sebidang tanah. Kan, lepas dapat sebidang tanah tu hutan. Tapi suamilah yang usahakan supaya tanah tu jadi bersih, ditanam dengan pokok durian dan sebagainya, sehingga dia ada nilai yang bertambah. Nilainya naik sampai 2 kali ganda sebagai contoh. Maka di situ barulah suami tadi berhak untuk tuntut harta pencarian, dengan sebab dia boleh buktikan bahawa dia ada sumbangan dalam menjadikan tanah itu berharga 2 kali ganda daripada yang asal. Itu sebagai contoh mudah untuk kita faham. Tetapi kalau suami tidak dapat memberi apa-apa bukti sumbangan secara langsung, contohnya yang boleh dinilai oleh mahkamah, oh ini yang memang sumbangan, memang tak ada sumbangan, maka itu adalah harta milik mutlak isteri yang suami tidak boleh tuntut sebagai harta sepencarian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Sama. Okey, boleh kita nak berhenti ke Ustaz? Last satu je lagi last. Okey, satu lagi soalan. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak lebih faham tentang yang harta isteri sebelum berkahwin dengan suami. Macam tadi Ustaz kata, kalau suami ada apa-apa sumbangan yang boleh memajukan harta tersebut, jadi suami ada hak sebagai harta pencarian. Tapi kalau tak ada, maka dia suami tak ada hak. Saya cuma nak tahu Ustaz, kalau kematian isteri, suami ada hak ke atas harta tersebut ikut faraid kan Ustaz, betul ke? Ya, faraid betul. Berapa bahagian suami Ustaz? Dan berapa bahagian anak-anak? Macam mana pembahagian dia tu Ustaz ya? Baik, yang tu susah sikit nak jawab sebab dia bergantung kepada waris-waris yang ada lah. Sebagaimana yang saya sebut tadi, yang saya sebut dalam kuliah berkenaan dengan faraid hari tu, kita nak kena tengok siapa waris yang ditinggalkan oleh si mati. Kita ada 5 waris utama. Kita nak kena tahulah ibu dia kan, kita panggil ayah si mati, kemudian pasangan si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Jadi kita nak kena tengoklah. Jadi kalau puan-puan nak tahu secara mudah, puan boleh Google tengok faraid calculator. Banyak dalam internet faraid calculator. Puan masukkan waris-waris yang ada tu boleh dapat secara tepat berapakah yang akan diperolehi oleh waris yang ditinggalkan oleh si mati. Wallahu a'lam. Kiranya tu Ustaz, kalau suami memajukan harta tersebut, suami berhak pada tuntutan harta sepencarian dan faraid juga. Ya. Begitu ke? Betul. Dia macam ni. Sebagaimana yang saya sebut tadi di awal tadi, harta pencarian ni sebaik-baiknya dituntut sebelum kes faraid. Itu sebaik-baiknya. Jadi apakah suami boleh tuntut harta isteri dia sebagai harta pencarian? Jawapan dia boleh. Cuma bagaimana suami itu dapat buktikan, itu antara isu yang akan ditentukan oleh mahkamah syariah.
Jadi apakah boleh suami tuntut harta sepencarian? Boleh. Tapi dengan syarat suami mampu buktikan bahawa dia ada bagi sumbangan yang dalam pengurusan ataupun pemerolehan harta si isteri. Kalau dia gagal, maka mahkamah akan putuskan itu adalah milik mutlak isteri. Maka bila milik mutlak isteri, suami tidak berhak untuk tuntut harta sepencarian. Wallahu a'lam. Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, kita Sikit-sikit. Tak, tadi saya bagi peluang orang tanya dulu. Macam ni Tak apalah, ada satu last. Okey, satu dah. Okey. minta ini soalan terakhir ya perempuan. Silakan. apa ni, suami saya beli rumah. Kami suami saya dua-dua masih hidup and we are happily married. Okay. Ya, husband saya beli rumah, lepas tu dia biar rumah tu. Memang kami tak plan nak duduk lah rumah tu kan, rumah macam kos rendah tu. Lepas tu saya suruh dia masukkan meter api air dan bagi sewa lah kan. Ada dekat situ ada orang nak sewa, dia tak buat. Lepas tu macam rumah tu terbiar lah kan. Jadi saya ambil inisiatif, saya masukkan, saya pasang lah api air semua. Lepas tu saya cari penyewa, saya bagi sewa. Dan saya ambil sewa tu totally untuk diri saya. Tapi suami saya tak minta, saya cuma nak tahu dari hukum agama lah, berdosakah saya ambil duit sewa tu totally. Padahal suami saya yang bayar 100% duit rumah tu. Baik, wallahu alam. Apa ni, bila suami diam tak minta tu kita kira dia redha lah tu, memang dia bagi pada puan. Apa ni, dari segi hukum agama bukan haram, tidak berdosa bagi puan. Kecuali kalau dia kata tu hak dia, kena bincang berapa bahagian dia, berapa bahagian puan, yang tu barulah kita kena bincang. Tapi kalau selagi mana puan ambil duit tersebut dan dia tak tuntut apa-apa, puan boleh anggap itu hak puan yang diredai oleh suami. Wallahu a'lam. Boleh setakat dulu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani Abdul Ghani atas pencerahan dan perkongsian yang cukup padat dan terperinci sekali mengenai harta sepencarian ini. Dan semoga perkongsian ilmu ini tadi dapat sedikitlah sebanyak membantu kita ya, memberikan penjelasan dan kefahaman bagi kita semua. Dan saya mewakili jika ada salah bicara pada saya, mohon maaf. Yang sebenarnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan ucap terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir program ini. Dan insya-Allah kita akan bersambung lagi Ustaz untuk sesi yang akan datang untuk topik yang lebih padas juga lagi. Dan bagi menangguhkan majlis Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Sars. Silakan Ustaz. Kita pohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima oleh Allah Taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.